kasih. Tan Sri Speaker. Saya Tan jemput Sri, Puan Tarisa Kok minta Putih. kuasa budi bicara. Boleh. No, saya dah jemput. Sikit-sikit je soalan. Sila Putih. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Terima kasih Yang Mohd Seputih. Tan Sri Yang Tua, isu berkaitan penipuan melibatkan kerugian wang ringgit sama ada secara dalam talian atau luar talian secara khusus adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia. Di bawah peruntukan perundungan sedia ada seperti Kanun Keseksaan Akta 574 termasuk bagi sebarang tindakan susulan seperti sekatan laman sesawang jika berkaitan atau penurunan kandungan. Penglibatan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia merangkumi bantuan teknikal berhubung siasatan, pembekalan maklumat, analisis forensik digital serta pelaksanaan tindakan sekatan berdasarkan permohonan daripada pihak berkuasa untuk menangani kes-kes penipuan dalam talian. Sehingga kini, SKMM hanya menerima satu aduan berkaitan penipuan pengubah suaian ataupun renovation scam susulan daripada siasatan yang dijalankan oleh PDRM. Simakan yang dibuat mendapati bahawa kandungan terlibat tidak lagi wujud atau telah diturunkan oleh pentadbir laman sesawang berkenaan. Dalam menangani semua kes penipuan termasuk penipuan pengubah suaian, SKMM sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan yang terlibat secara berterusan dengan menjalankan advokasi kepada pengguna melalui pelbagai platform termasuk portal sebenarnya.my, klik dengan bijak, hebahan SMS, media sosial, siaran TV dan radio bagi memupuk kesedaran dan kewaspadaan orang ramai termasuk golongan warga emas, muda dan kanak-kanak berkenaan risiko dan modus operandi penipuan dalam talian. Kerjasama dengan Badan Bukan Kerajaan dan kumpulan pemimpin masyarakat juga bakal dijalin untuk menambahkan lagi keberkesanan kempen ini. Sekian, terima kasih. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya hairan hanya satu laporan dibuat. Mungkin laporan itu dibuat oleh saya. Dan dilampirkan oleh berpuluh-puluh naskah laporan polis. Jadi ini ada begitu serius. Sebenarnya ramai bangsa mereka memang tidak tahu selain daripada membuat laporan polis, mereka memang tidak tahu macam mana membuat laporan kepada SKMM. Di sini Yang Berhormat Menteri, saya ada satu lagi komplain dengan beberapa laporan polis yang ada yang pemilik akaun Instagram MFLM-Reno yang ini. Semua laporan polis disertakan. Yang soalan saya ialah, adakah kementerian kerana yang amount yang terlibat adalah berpuluh-puluh ribu dan selalu kita rasa sakit hati mereka yang nak pembeli rumah yang pertama kali. Mereka ni ditipu kerana percaya pada portal yang menunjukkan yang semua renovation yang cantik ini. Jadi adakah yang SKMM akan bekerjasama mungkin dengan KPKT dan juga dengan CIDB untuk adakan program, untuk memberi kesedaran kepada orang ramai. Jangan percaya pada gambar-gambar cantik yang ditunjukkan dan satu lagi cara tipu kepada pembeli rumah. Jadi supaya lebih orang akan sedar tentang yang scam yang terbaru ini, renovation scam. Sila Menteri. Terima kasih Yang Mohd. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Saya ambil maklum tentang mungkin kalau sebelum ini ada pihak-pihak yang mungkin membuat aduan dan sekiranya proses itu mungkin kalau dikirakan sukar, kita akan teliti dan saya akan bagi maklum balas kepada SKMM untuk mempermudah. Tapi berdasarkan maklumat yang diberikan kepada saya, ia adalah berasaskan kepada laporan polis. Jadi sekiranya ada pihak-pihak berkenaan membuat laporan polis, ia akan sampai kepada SKMM untuk tindakan seterusnya. Saya percaya pihak SKMM sedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang lain termasuk CIDB, KPKT ya, untuk mengenal pasti mana-mana laman sesawang yang cuba menipu pembeli kali pertama, ya, pembeli first time buyer. Terima kasih. Tan Sri Ketua. Sila Ustaz. Terima kasih Tan Sri ini Ketua. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Kalau dalam portal sebenarnya .my dia memaparkan berita palsu dan berita benar. Apakah kementerian bercadang untuk buat benda yang sama untuk laman web
yang menawarkan perniagaan ataupun renovation rumah yang disebut oleh Seputih tadi itu. Yang ni yang betul, yang ni yang tak betul. Dan adakah kementerian juga bercadang untuk letak satu macam chop, kalau makanan ada chop halal. Ini chop benar, ini mana yang ada certified oleh kementerian, itulah yang diperakui benar dan kita memudahkan rakyat untuk tengok mana yang betul, mana yang tak betul. Adakah kementerian bercadang untuk buat perkara tersebut? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pada waktu ini pihak kerajaan dan khususnya kementerian belum lagi ada pertimbangan tentang mengenakan cop halalan tayyiban untuk maklumat seperti yang Berhormat maksudkan itu. Tapi ia adalah satu perkara yang boleh dipertimbang, tapi sama ada secara teknikal ya, ia boleh dilakukan ataupun tidak. Salah satu daripada masalah yang sering pihak sebenarnya .my hadapi ialah pihak-pihak yang kononnya menawarkan bantuan RM200, RM1,000 kononnya daripada agensi kerajaan dengan laman sesawang mirip laman sesawang kerajaan. Tapi salah satu daripada isu yang kita hadapi ialah bila ditutup satu sebab dia hanya melibatkan coding dan penukaran kepada mungkin hosting dan sebagainya, mereka boleh copy paste ya, laman-laman web ini. Maka satu lagi cara yang lebih baik ialah kita meningkatkan literasi digital bagi rakyat supaya bila kita lihat kononnya ada laman message daripada Kementerian Keuangan, tapi URL yang diberikan dalam message itu adalah kepada laman web tak nampak official langsung, tak nampak rasmi, maka kita patut ragu-ragu, syak wasangka dan tidak klik pautan itu. Tapi saya ambil maklum, kita akan pertimbangkan. Terima kasih Yang Berhormat atas cadangan itu. Terima kasih Speaker. Satu lagi.